Assalamualaikum, selamat sejahtera, Tajahau dan Vanakkam kepada semua geng bayang yang hadir menonton His Shadows Channel pada hari ini. Seperti biasa, Shadows harap korang semua berada di dalam keadaan baik-baik belaka. Alright, geng bayang semua. First things first, Shadows ingin minta maaf sebab yelah patutnya ada konten yang keluar hari Ahad yang lepas. So, pada yang semua tahu, Shadows ada post dekat community Shadows di mana konten tersebut ditunda atas beberapa hal-hal yang berlaku lah. Alright, especially masalah-masalah teknikal dan sebagainya lah. Alright, disebabkan itulah kisah tersebut ditunda. And kisah pada hari ini tak ada kena-mengena dengan kisah yang Shadows nak kongsikan hari Ahad lepas, sebab ialah yang tu mengambil masa sikit. Kenalah. Nanti insyaAllah kalau ada peluang, Shadows akan kongsikan dengan gambaran semua kisah yang Shadows nak share hari Ahad yang lepas. Satu lagi, pengumuman. Yes, pengumuman yang Shadows nak announce kan. Pengumuman nak di-announce lagi kan. Baru banyak kali kan. Sama je dua benda tu. So, pengumuman yang Shadows nak cakapkan ni ataupun nak kongsikan, Shadows baru sahaja mengaktifkan membership His Shadows Channel. Seperti mana yang korang boleh lihat kat bawah tu, ada perkataan join dekat situ, di mana geng bayang kalau korang lagi nak support His Shadows Channel, mengembangkan channel His Shadows ni, korang bolehlah support Shadows dengan join membership His Shadows Channel. Tak mahal pun, dalam RM5 macam tu lah. Alright, and adalah perks-perks yang Shadows includekan dalam membership Shadows. Antaranya adalah stiker, bukan stiker, emoticon, and also adalah beberapa benda-benda lain seperti belakang tabir punya konten ataupun konten-konten yang mungkin Shadows takkan release lagi dekat His Shadows Channel, tapi untuk membership yang subscribe ke His Shadows Channel, Shadows akan adakan konten yang special dekat situ. Alright, so kalau geng bayang semua nak support Shadows, korang boleh join membership Shadows, tekan butang link dekat bawah. Harga tak mahal pun, harga RM5 je, and insyaAllah korang boleh membantu Shadows dalam mengembangkan lagi channel His Shadows. Balik ya, His Shadows Channel. Yes. Alright, so Shadows pun tak nak sembang banyak lagi. So, kisah pada hari ini Shadows akan kongsikan beberapa kisah. Sebab sebenarnya Shadows tak tahu Shadows bakal kongsikan 3 kisah ke, 2 kisah ke, 5 kisah ke. Sebab apa? Kisah yang pada hari ini yang Shadows nak kongsikan dengan bank semua berkenaan dengan pantai. Tema dia pantai. Shadows nak guna tema pantai pula kali ini, di mana ada beberapa pantai-pantai ni mungkin antara geng bayang semua pernah dengar ataupun mungkin tak pernah dengar, dan adalah pengalaman-pengalaman yang seram yang berlaku dekat pantai-pantai tersebut. So, kalau geng bayang semua nak tahu kisah apa yang bakal Shadows kongsikan pada hari ini, Shadows pun tak nak buang masa lagi. So, jom kita pendengarkan kisah seram bertemakan pantai pada hari ini. Tapi sebelum tu, kita roll intro dulu. Piu. So, kisah yang pertama yang berlaku di sebuah pantai yang terletak di tempat yang diberikan nama Pantai Seri Tujuh. And tidak dinafikan, pantai ni memang best lah untuk chill, bersantai, lepak sambil berkena angin dengan air kelapa di tepi dan semua bagai lah aktiviti-aktiviti di tepi pantai. And especially laut dekat pantai Cina Selatan sana tu, laut dia memang lain macam sikit lah. Orang kata bergelora, tapi kebanyakan pulau-pulau yang tercantik terletak dekat belah sana tau. Alright, okay, so Shadows tak nak cerita banyak pasal benda tu. So, kisah seram yang berlaku dekat Pantai Seri Tujuh ni terjadi kepada beberapa orang yang pada time tu diorang hendak memancing dekat Laut Tengah. Lebih kurang macam itulah cerita dia. And sambil diorang nak pergi memancing dekat Laut Tengah, and benda ni terjadi pada waktu tengah malam, terkena satu gangguan yang kurang menyenangkan. So, kisah dia berlaku macam ni lah. So, pada suatu malam ni, beberapa pemuda-pemuda dekat area situ berniat ataupun plan untuk memancing pada waktu tengah malam dekat sepantai tengah lah. Sebab apa? Katanya nak dapat ikan, nak dapat dan macam-macam lah. Diorang nak meluangkan masa semua bagai. So, diorang pun plan ambil sampan ataupun kapal yang bersesuaian untuk dalam 5-6 orang macam tu, and diorang pun pergilah ke laut. Okay, and nak kata kapal tu tak adalah bukan kapal yang besar ke apa ke lah. Kapal biasa, sampan, macam sampan macam tu lah. Consider selamat lah untuk mereka ni berada dekat Laut Tengah. So, bila kita cerita pasal memancing dekat Laut Tengah ni, dia lain macam sikit tau Laut Tengah bila memancing ni. Sebab apa? Dia berbeza sikit daripada pancing dekat
tepi-tepi pesisiran pantai ataupun dekat tebing-tebing sungai. Dia lain. Sebab time tu korang berada dekat darat. Bila kau dekat tengah laut, dengan laut bergelora lah, dengan macam-macam lagi benda dekat sana. Kadang-kadang sesilap korang sorang-sorang dekat situ. Tak ada pemancing-pemancing ataupun nelayan-nelayan lain yang dekat sana. So 5 pemuda ni yang keluar dekat sana, masing-masing macam dah tahu dah apa yang diorang nak kena buat. Seorang dah ready umpan lah, seorang dah ready jala lah, semua benda lah diorang prepare. So time tu macam Shadow ceritakan tadi, berlaku pada waktu malam di mana diorang dah set semua barang-barang keperluan diorang, and diorang pun start lah memancing macam biasa dengan sembang-sembangnya lah sambil menunggu mendapat habuan masing-masing. So tengah diorang chill dekat tempat tu sedang memancing semua benda tu, so salah seorang daripada 5 sahabat ni tiba-tiba pancing dia bergegar-gegar tau. So diorang dah start excited lah, cantik ni, dah dapat ikan ni, punya lama diorang tunggu kan, tak dapat apa-apa habuan. Akhirnya dapat lah juga something dari tak dapat apa-apa kan. So punyalah tarik. Alhamdulillah dapat ikan besar. Tak tahu ikan apa, tapi ikan yang cukup memang bagi diorang boleh lah, memang cun lah, tak perlu nak dapat ikan yang banyak pun. So lepas dalam beberapa minit macam tu, diorang pun dah agak lama juga dekat luar sana, and diorang pun decide, okey lah, tengok pada waktu, better caw lah, tak nak lewat sangat, bahaya. So, tengah diorang bersiap nak pack barang semua untuk pulang balik ke darat, tiba-tiba diorang punya sampan ataupun kapal kecil diorang digegarkan oleh sesuatu tau. And diorang berlima ni macam rasa pelik lah. Laut malam ni tak ada lah nak kata bergelora ke ataupun ada angin yang kuat ke, tapi kenapa kapal ni bergerak ataupun bergoncang macam seolah-olah macam air laut bergelora. Bila tengok dekat bawah, air laut steady je, tak adalah hardcore ke apa kan. So masing-masing dah start berbincang, start fikir apa hal kan, cara kapal tu bergerak memang lain macam lah. So diorang pun risau kot ada ikan ke, ikan paus ke tiba kan, kot ada ikan berderas kat bawah tu kan. So diorang pun cubalah start enjin, and time tu jugalah enjin tak nak start mat. Diorang punya tarik still tak start juga enjin. So diorang dah jam lah, apa nak buat sekarang kan, takkan nak kayuh all the way balik ke darat, jauh mat. So punyalah tunggu, and diorang try lah bermacam-macam cara untuk start enjin kapal tu tau. Akhirnya lepas beberapa minit macam tu, diorang berjaya lah start enjin kapal tersebut. And lepas dah start semua, seeloknya diorang nak bergerak, tiba-tiba diorang rasa macam kapal diorang ataupun sampan diorang, maaf lah Shadows kadang guna kapal, guna sampan kan, tak konsisten. Mungkin ada nanti akan marah kan, apa ni Shadows tak konsisten kan. So lah, moving forward, Shadows guna sampan lah, sampan berenjin. Minta maaf lah So seperti Shadows cakapkan tadi, diorang pun dah berjaya startkan enjin, tapi sampan diorang tak nak bergerak. Diorang berasa pelik lah, ini lain macam ni, apa hal pula sampan tak nak gerak kan. Diorang punya try lah, push. Diorang dah fikir kot ada tersekat dengan jala ke ataupun tersekat dengan rumpai laut ke apa, macam-macam lah diorang fikir. So salah seorang member diorang ni beranikan diri untuk lompat ke dalam laut sambil dengan life jacket semua diikat tali lah, sebab takut nanti kan settle lah, terbawa arus ke apa, satu hal pula. So member seorang ni yang lompat dalam laut dengan torchlight everything on, nak carilah kok ada apa-apa tersangkut. Dan mamat yang berada dalam laut ni suluh lah dekat part enjin sampan tu, and then nampak seolah-olah sampan tu dipegang oleh macam rumpai atau apa, dia tak nampak lah sebab gelap kan, nampak macam rumpai. So member pun pergi dekat, cuba nak lepaskan ikatan tu. So member punya try, dan baru member sedar, jap, ini bukan rumpai lain macam ni, dah macam rambut. Satu hal pula, member terus lepas benda tu and naik ke atas and panggil member-member dia yang lain and cakap lah, ada benda tersekat kat bawah sampan ni ya. Dan diorang pun tanya, kau berjaya lepaskan ke tak? Member yang masuk laut tadi tu cakap dia tak dapat nak lepaskan sebab diingatkan rumpai laut, tapi rupanya bukan, nampak macam rambut tau. Diorang semua dah panik lah. Dia kata, kau jangan buat main-main kita dekat tengah laut ni, tak manis So diorang pun cubalah bincang. Akhirnya salah seorang lagi yang daripada member tu beranikan diri, kata fine, since kita dah boleh capai benda tu dekat dari atas sampan tu, so aku nak guna pisau ni, aku nak potong rumpai ke rambut ke apa benda kat bawah tu, aku nak potong rambut tu ke rumpai ke apa benda semua tu untuk pulang balik ke darat tau. So member dengan beraninya keluar pisau dia and kononnya nak pergi potong lah benda tu. And seelok sahaja dia nak pergi ke arah belah enjin sampan tu, bila sampai kat sana, alangkah terkejutnya apabila dia ternampak seperti ada satu lembaga yang sedang bertempik dekat atas sampan tadi tau. Dia macam pegang macam tu, ada kepala
Sesilap makhluk tu punya rambut tersangkut dekat enjin dah time diorang nak start. Kemungkinan besar lah fikir diorang kan. So diorang dah start risau dah. Masing-masing nampak makhluk tu ada dekat situ, bertinggik kat situ, tak bergerak tapi hanya pegang dekat bot tu sambil memerhatikan diorang tau. And diorang just berpaling tandah dengan makhluk tu, masing-masing duduk and start membaca doa dan juga baca segala petikan surah daripada Al-Quran supaya mereka dilepaskan. And Alhamdulillah, tak sampai beberapa minit kemudian tiba-tiba diorang dapat rasa yang bot diorang macam lebih ringan sikit and tak ada lah bergoncang-goncang berbanding tadi tau. So salah seorang daripada member yang ada dekat sampan ni tadi pergilah dekat kawasan enjin and memang dia tak nampak apa-apa dah time tu, and terus start enjin tu and mulakan perjalanan pulang ke pantai. Nasib baik tak ada apa-apa benda yang berlaku. Nasib baik makhluk tu tak naik atas sampan. Kau bayangkan kalau makhluk tu naik atas sampan siap join dengan orang memancing ke apa ke, kan dah satu hal. So lepas insiden tu, diorang semua berpakat sekiranya diorang nak memancing, diorang akan buat pada waktu-waktu yang sesuai lah. Okay, kalau diorang buat pada waktu malam, diorang kena make sure yang segala doa pelindung dibaca and pastikan tak buatlah benda-benda yang tak manis ke apa. Sebab kot-kot lah maybe ada salah satu member terbuat something ke kan, kencing kat laut ke apa ke. Yalah, dalam keadaan gelap kan, kadang-kadang kita tak tahu apa kita buat. Member ataupun member kita buat benda pelik-pelik ke kan, yang kemungkinan besar buatlah makhluk-makhluk ni macam sakit hati lah kan. Contoh kalau kau kencing dalam laut kan tengah-tengah malam kan, tak baca doa pelindung semua, member marah kau tersilap kau terkencing atas dia kan. Tak, ni macam kes ni rambut makhluk tu tersekat pula dekat enjin motorbot tu, dah satu hal pula. So begitulah kisah seram yang dialami oleh pemuda-pemuda ni ketika memancing di tengah laut di pantai Seri Tujuh. Kisah yang seterusnya berlaku di Pantai Teluk Senangin atau lebih dikenali sebagai Tanjung Hantu. Nama dia pun dah lain macam weh. So terdapat beberapa kisah-kisah berkenaan dengan tempat tu, and yes, tempat Pantai Teluk Senangin ni dia bukanlah disebabkan nama dia dah menyeramkan, tapi tempat tu juga merupakan tempat yang cantik untuk ialah para pelancong yang pergi dekat area situ, and laut dia pun memang nampak marvelous. And tempat ni terletak di negeri Perak, kampung Shadow sendiri lah. Bukan Teluk Senangin tu bukan kampung Shadow lah, tapi Perak tempat asal usul Shadow. So banyaklah orang kata attraction yang ada dekat Teluk Senangin ni. Antara salah satunya iaitu rumah api yang ada dekat situ, peninggalan zaman dulunya. So memang ramailah orang akan buat hiking dekat atas tu, bermandi laut dan bermacam-macam aktiviti lah. Benda yang seram yang orang cakap pasal tempat ni, ia merupakan tempat di mana penghuni dia dekat situ adalah bunian dan juga jin-jin. Tapi bunian dengan jin bukan lebih kurang sama lah, tapi for some reason diorang diberi nama gelaran bunian lah. So tempat tu bermacam-macam benda misteri yang sering berlaku. So samalah macam kisah ataupun pengalaman seram yang terjadi kepada 3 remaja yang berkemping dekat situ. So tempat yang diorang berkemping di Pantai Teluk Senangin ni, dia adalah macam tempat-tempat nak tandas macam tu lah, tempat nak bersihkan diri semua dia ada dekat situ. Tapi pada waktu sama diorang decide untuk camp dekat kawasan tersebut. So macam biasa diorang bertiga ni daripada KL pergi ke Pantai Teluk Senangin dan startlah memacak kemah meeting hall dengan pasang unggun api lah, dengan seorang bawa gitar menyanyi dan semua bagai lah, rancak lah. And benda ni semua berlaku time petang, so tak ada apa-apa isu lah. So bila tiba malam, diorang pun adalah juga aktiviti-aktiviti yang lain. Seorang ni jenis yang main unggun api besar, pergi menari macam menari Red Indian tu kan, yang menari pusing-pusing api tu. Bagi dia adalah satu benda yang boleh meriliskan stres. And ada yang mengamati bintang-bintang yang cantik di langit, dan seorang lagi tengah frust menonggeng for some reason sambil bermain gitar. Masing-masing tak menghiraukan keadaan sekeliling, walaupun keadaan sekeliling memang gelap gulita. Lebih kurang macam itulah environment dekat kawasan situ. So tengah mereka bertiga masing-masing tengah buat hal-hal diorang sendiri, diorang tengah sembang rancak semua bagai, dan tiba-tiba salah seorang terdengar seperti ada sesuatu yang jatuh
dekat belakang diorang tau. So belakang diorang ada banyaklah pokok-pokok, rimbunan-rimbunan pokok dekat kawasan situ. Macam Shadow cakap tadi, tengah-tengah diorang melayan perasaan semua, tiba-tiba bop, jatuh macam tu tau. And diorang pun semua pandang ke belakang. And seorang memang cakap, tak payah layan lah, kok nangka busuk jatuh ke apa ke kan. So diorang pun continue lah buat aktiviti diorang macam biasa. And sekali lagi diorang dengar seperti ada sesuatu yang jatuh, kali ini dengan lebih kuat. And bukan sahaja bunyi jatuh yang diorang dengar, tapi bunyi jatuh diikuti dengan suara mengilai tau. So salah seorang daripada member ni yang bernama Khairul, mulut dia for some reason celupah semacam lah. Dia pergi cakap, alamak, ada pontianak jatuh pokok lah, ini mesti fail punya. Ada pula member pergi tegur macam tu kan. Yang lagi dua cakap, kau mulut kau tak ada insurans ke apa ni? Ke kau saja nak benda tu kacau kita? Abaikan je lah bunyi tu kan. Kita continue lah kita punya aktiviti. So diorang pun walaupun dalam keadaan risau, dalam keadaan takut, diorang just decide untuk abaikan segala bunyi itu and teruskan buat aktiviti masing-masing. And sekali lagi, kali ni kali ketiga diorang dengar bunyi jatuh. Cuma macam beza, kali ni adalah kali kedua diorang dengar bunyi jatuh diiringi dengan suara yang mengilai sekali lagi tau. And kali ni memang meremanglah segala bulu roma diorang. Sebab apa? Suara mengilai tu lebih nyaring berbanding tadi tau. And masing-masing dah start rapatkan diri and start tanyalah, apa benda tu, bunyi apa tu, kenapa ada suara mengilai lah, apa benda semua. And Khairul ni, macam Shadow cakap, yang mulut celupah ni, dia bukan mulut celupah saja. Dia lah orang yang sama yang buat apa tadi, yang tarian menari api tu. Dia lah member yang sama. Dia pergi masuk dalam camp, dia pergi ambil torchlight dia, Dia pergi ambil torchlight, dia suluh dekat tempat tu. And apa yang menakutkan ataupun menyeramkan berlaku kepada mereka bertiga adalah bila si Khairul ni suluh lampu dekat situ, alangkah terkejutnya mereka bertiga apabila diorang nampak ada sebentuk wanita ataupun entah apa yang diorang nampak berdiri dekat situ dengan rambut menutupi muka, berbaju lusuh putih. And itu adalah pandangan yang mereka bertiga nampak tau. Masing-masing tergamam, tak tahu nak buat apa. So apa yang diorang boleh fikir is that terus masuk kemah. Api unggun besar ke apa, segala barang-barang diorang dekat luar diorang just abaikan. And apabila diorang masuk ke dalam kemah, disangkakan semua benda akan berlalu seperti biasa, tapi tidak. Sekali lagi, again and again, diorang asyik dengar bunyi benda jatuh diikuti dengan suara mengilai. Si Khairul ni walaupun dalam keadaan ketakutan, mulut masih lancang seperti biasa. Dia asyik cakap, apa hal dengan makhluk ni? Dah lah asyik jatuh mengilai. Aku rasa dia ni ada habit lah jatuh pokok. So diorang pun cakap, kau boleh diam mak? Tolong diam boleh tak? Kan? Dah lah benda tu tengah kacau kita. Dan kau ni nak provoke pula benda tu kan. So diorang just mendiamkan diri lepas tu. And apa yang lagi menakutkan is that diorang rasa seolah-olah kemah diorang dipegang oleh sesuatu tau. Dipegang maksudnya kat sini bukan dia pegang kemah tu macam tu lah. Kira nampaklah jari jemari, macam orang kata apa, heret heret lah dekat kemah tu kan. Tapi bukan nak koyakkan kemah tu, just heret macam biasa je. And diorang nampak dengan jelas jari tu bergerak tau. And diorang bertiga masing-masing start lah tepuk kaki semua benda tu. Sebab apa? Diorang memang nampak dengan jelas bayangan jari makhluk tu dekat luar tau. Nak buka tanya siapa ada dekat luar satu hal pula. Kalau memang betul benda tu dekat luar, memang terkejut beruk lah. So diorang decide untuk selimutkan diri and tidur dan berpura-pura tak dengar apa yang sedang berlaku dekat luar. Sebab apa? Selain apa yang diorang nampak, diorang dengar seperti barang-barang diorang dekat luar tu seperti macam dipegang, digerakkan dan macam-macam lagi lah. And diorang pun just abaikan and cuba masuk tidur. And pada keesokan harinya, apabila cahaya matahari pun dah terbit, keadaan sekeliling pun dah terang, diorang pun keluar daripada kemah. And apabila diorang keluar, segala perabot diorang yang ada dekat luar tadi bersepah semua. And gitar Mamat seorang ni nampak seolah-olah macam telah dirosakkan oleh sesuatu tau. Diorang tahu ini adalah angkara makhluk yang mengganggu diorang sepanjang malam diorang berada di pantai Teluk Senangin.
Alright geng bayang semua, so kisah yang terakhir untuk hari ini, satu kejadian yang berlaku di sebuah pantai yang terletak di JB, dan pantai tersebut diberikan nama Pantai Lido. So pantai Lido ni pada zaman 80-an dulu adalah dikatakan ada macam pokok-pokok besi macam tu yang ada speaker, and ada satu tower dekat area situ di mana diorang akan mendendangkan lagu, and sambil sesiapa yang bersantai di tepi pantai, yang time tu dulu jenis yang kalau berdating pun tak ada apa-apa isu lah kan. Tapi sekarang sebab agama telah diperketatkan, so jangan sesekali berdating ke kawasan-kawasan macam tu kalau anda belum lagi digelarkan suami isteri. Alright, so zaman 80-an dulu banyaklah couple-couple yang berada dekat situ, lepak, ada yang menari semua bagai sambil mendengar dendangan lagu yang telah dipasang. Tapi adalah waktu-waktu dia, contohnya daripada pukul 9 sampai pukul 10 malam ataupun pukul 9 sampai pukul 10 malam. Ini Shadows tak tahu, tapi mana geng bayang yang berasal daripada Johor, mungkin korang boleh sahihkan benda ni dekat ruangan komen. Korang boleh confirmkan sama ada betul ke tak lah benda ni pernah berlaku ataupun terjadi satu ketika dahulu pada zaman 80-an macam tu. So kisah dia sebenarnya yang berlaku dekat tempat ni, dikatakan salah seorang couple ni yang diorang tengah berdating dekat tempat tu, time tu dah lepas pukul 11 macam tu tau, and tak ada lagi bunyi dendangan muzik ke apa-apalah. Memang sunyi sepi kawasan tu, hanya beriramakan bunyi ombak yang terkena di persisiran pantai, dan juga sambil tu mereka mengamati bintang-bintang yang ada di langit. Lebih kurang macam tu lah dia punya environment. Sekali lagi saya harus bagi environment dekat kawasan situ. So tempat pada time tu dikatakan kawasan dekat situ tak ada lah nak kata cerah mana, tapi cukuplah untuk menerangi kawasan. So tengah couple ni berdating ataupun santai dekat kawasan situ, tiba-tiba terdengar bunyi dendangan lagu daripada background tu tau. And dorang berasa pelik. Sebab apa? Diorang dah tahu sangat diorang ni memang berasal daripada Johor, and diorang tahu tak akan ada muzik yang dimainkan selepas waktu pukul 12 ke atas tau. So memang tak ada lagu dah lepas tu dimainkan. Tapi for some reason ada bunyi dendangan, tapi bunyi lagu dendangan tu jenis yang old school punya tau. Dia macam ada bunyi gendang, cak lempung semua bagai lah. Sambil couple ni berasa pelik, and diorang hanyalah bersendirian dekat kawasan situ, tak ada orang lain. Sebab ialah orang dulu aktiviti apa je kan, time-time malam kan, kebanyakannya semua dah tidur lah. So tinggallah mereka berdua ni. Bila diorang dengar bunyi dendangan lagu tu semua, diorang berasa pelik lah. Dan mungkin orang-orang yang jaga tower ataupun menara yang diorang pasang lagu tu, mungkin diorang nak bagi create environment yang berbeza, ataupun nak menandakan kita orang ada dekat sini man, jangan buat macam-macam, lebih kurang macam itulah. So couple ni pun jadi berjaga-jagalah. Alright, tak nak lah kalau ada polis datang ke apa kan, satu hal pula kan, nak kena menjawab semua benda. So diorang pun santai, chill sambil bersembang, sambil dengar lagu dendangan everything all. Tapi apa yang membuat situasi menjadi misteri dan juga menyeramkan adalah apabila sambil diorang dengar dendangan lagu yang dimainkan, diorang dengar seperti ada suara perempuan yang sedang menangis macam tu tau. And diorang berasa pelik lah, kenapa ada suara perempuan menangis? Bila diorang dengar lebih lama, suara yang menangis tadi berubah menjadi seperti mengilai tau. And dua couple ni dah start risau dah, and diorang try lah cari pondok-pondok yang berdekatan yang mana ada security guard ke apa untuk tolong check kan. And for some reason, apa yang lagi pelik is that security guard tu tak dengar pun bunyi dendangan lagu apa-apa pun. Tapi mengikut dua couple ni, bila diorang cerita dekat security guard tu berasa kemungkinan besar dengar dekat belah dua je lah. So security guard ni pun decide untuk naik ke tingkat atas, kot-kot memang ada terpasang lagu ke apa ke lah kan. And tengah security guard tu nak naik menara tu untuk tutup pembesar suara tu kan, on the way naik tu, time tu security guard tu dengar seperti ada suara perempuan menangis datang daripada bilik dalam menara tu. And security guard ni dah start risau lah, terus keluarkan walkie-talkie and start call member-member dia sekali, sebab dia tak nak lah bersorangan. And then kalau apa-apa terjadi dah satu hal dah. So dia tunggulah sampai backup, sampai bila salah seorang daripada member security guard dia pun datang nak masuk ke dalam menara tu, nak tutup pembesar suara dengan harapan yang diorang akan ternampak sesuatu dalam bilik tu tau. Tapi bila diorang buka pintu tu, tak ada sesiapa pun yang berada di dalam menara tu. And persoalan dia adalah suara siapa yang menangis datang daripada pembesar suara tu. Apa yang couple tadi tu dengar, yang suara mengilai tu, mana datang suara mengilai tu?
adakah ada makhluk yang menyurup dalam menara tu ataupun hanyalah prank yang dibermainkan oleh orang-orang dekat situ. Macam tu kan. Tapi adalah beberapa kisah yang mengatakan security yang selalu buat round check dekat area situ, kononnya diorang ada pernah nampak seperti ada seorang wanita berdiri dekat situ, ataupun diorang akan nampak seperti bayangan seorang wanita juga berada di dalam bilik tu. And sebab itulah kenapa lagu-lagu yang dimainkan adalah diorang mainkan pada waktu-waktu tertentu and bukan lepas pukul 12 jam tu. Satu, mengganggu ketenteraman area sekeliling, and satu lagi, kemungkinan besar mengganggu makhluk-makhluk lain yang tengah aktif dekat situ. So, geng bayang yang berasal daripada Johor, seperti Syarul cakap tadi, mungkin korang boleh sahihkan kisah ni sama ada betul ke ada tempat seperti yang Syarul kongsikan berkenaan dengan Pantai Lido ni, di mana katanya adalah menara yang bermainkan muzik dekat kawasan pantai tu. Sebab Syarul tak pernah lagi dengar muzik dimainkan dekat kawasan pantai. Kalau kata macam Pulau Langkawi dulu, itu pun disebabkan restoran-restoran dekat tepi. Tak adalah ada pokok-pokok besi yang ada pembesar suara tu kan. And then plus, betul ke ada makhluk yang berada dekat situ yang mengganggu sesiapa yang berada dekat kawasan pantai itu lepas pukul 12. So, geng bayang semua yang berasal daripada Johor, korang boleh share dekat ruangan komen. And begitulah kisah Shadows pada hari ini. Shadows harap korang semua terhibur dengan kisah Shadows kongsikan. And seperti Shadows cakap pada awal video tadi, korang boleh support Shadows dengan join membership Shadows. And sekiranya kalau korang suka ataupun terhibur dengan konten yang Shadows kongsikan pada malam ni, korang boleh tekan butang like, share dan juga subscribe ke Hey Shadows channel sebagai satu tanda sokongan yang besar kepada Hey Shadows channel. So, seperti biasa, nama aku Shadows and by the order of Shadows, sehingga kita berjumpa lagi di konten seram yang akan datang. Assalamualaikum. Bye bye guys. Take care. Pew.